Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Khadijah. Di sini saya akan membentangkan tugasan 3 dalam subjek pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi. Okey. Tugasan 3 kami melibatkan menganalisis karya A. Samad Said yang bertajuk Sajak Merindui Buku. Terdapat pelbagai jenis kaedah menulis Jawi, antaranya suku kata tertutup tambah suku kata tertutup, suku kata terbuka tambah suku kata terbuka, suku kata tertutup dan suku kata terbuka, suku kata terbuka dan suku kata tertutup, hukum dalung, hukum luar dalung, hukum rama, hukum aha dan hukum kaga. Di sini saya akan menganalisis rangkap 1 dan 2, iaitu analisis saya suku kata tertutup, tertutup, terbuka, tertutup dan tertutup, terbuka. Okey, yang pertama, suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Satu perkataan yang mempunyai 2 suku kata, iaitu yang pada mulanya suku kata terbuka. Suku kata terbuka ini diakhiri dengan alif, waw dan ya, manakala suku kata tertutup diakhiri dengan selain daripada huruf alif, waw dan ya. Dalam pola perkataan, 2 suku kata pertama diakhiri dengan alif, waw, ya, seperti yang saya katakan tadi, manakala yang suku kata kedua sebaliknya. Sebagai contoh, perkataan fikir. Fikir mempunyai 2 suku kata, iaitu suku kata terbuka iaitu fi, fa, ya, fi, dan suku kata tertutup ialah kir, kaf, ya, ra. Suku kata perkataan ini terdapat dalam rangkap 1 baris kedua. Okey, seterusnya kita pergi kepada suku kata tertutup dan suku kata tertutup. Dalam pola perkataan, 2 suku kata yang diakhiri oleh alif, waw dan ya di tengah-tengah perkataan dan di hujung perkataan. Seperti yang saya dapat, sempat, perkataan sempat yang mempunyai suku kata tertutup pada suku kata pertama sin, min, sem. Seterusnya, suku kata tertutup di akhir perkataan iaitu pa, ta. Alif digugurkan pada rangkap 1 baris keempat. Sistem kaedah menulis Jawi yang ketiga iaitu suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Mengikut hukum ini, terdapat 2 suku kata suatu perkataan mestilah mempunyai suku kata tertutup tambah dengan suku kata terbuka pada hujung perkataan. Huruf alif pada suku kata pertama digugurkan di tengah-tengahnya. Sebagai contoh, perkataan tanpa. Suku kata terbuka pada awal perkataan ta dengan nun, tan. Seterusnya, suku kata tertutup pada akhir perkataan iaitu pa, alif, pa, tanpa. Tanpa ini dapat dilihat pada rangkap 1 baris kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Khadijah serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baiklah, kami akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini, iaitu rangkap ketiga dan rangkap keempat Sajak Merindui Buku A. Samad Said dan analisis kaedah mengeja dan menulis Jawi berdasarkan rangkap ketiga dan rangkap keempat. Baiklah, kita teruskan. Berikut merupakan rangkap ketiga dan rangkap keempat Sajak Merindui Buku A. Samad Said yang ditulis dalam tulisan Jawi. Kita teruskan dengan analisis kaedah mengeja dan menulis Jawi. Yang pertama, hukum luar darlung. Yang kedua, suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Dan yang terakhir, hukum ka dan ga. Baiklah, yang pertama, hukum luar darlung. Hukum luar darlung berdasarkan syarat yang sama seperti hukum darlung, kecuali suku kata akhirnya dimulai dengan 1 huruf selain huruf darlung, iaitu dal, ra, lam, waw dan nga. Menurut hukum ini, huruf alif tidak diletakkan pada akhir kata kecuali jika berlaku homograf atau untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan. Contoh yang kita dapat lihat iaitu pada rangkap yang keempat, baris yang kedua, perkataan manusia. Yang kedua, suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Sesuatu perkataan yang mempunyai suku kata tertutup iaitu suku kata yang diakhiri huruf selain dari alif, waw dan ya, dan diakhiri dengan suku kata terbuka yang diakhiri dengan huruf alif, waw dan ya. Perkataan suku kata ini ditulis
berpandukan suku kata menggunakan kaedah padanan huruf. Contoh yang kita dapat lihat iaitu pada rangkap yang ketiga, baris yang kedua pada perkataan syahdu. Suku kata tertutupnya ialah syah, shin dan ha. Huruf alif digugurkan di antara huruf shin dan ha. Dan suku kata tertutupnya iaitu du, dal dan waw. Baiklah, kita teruskan. Akhir sekali iaitu hukum ka dan ga. Hukum ka dan ga melibatkan kata yang berakhir dengan bunyi ka atau ga dalam bahasa Melayu jati. Huruf ka dan ga pada suku kata terakhir perkataan tersebut tidak diberi huruf alif. Contoh yang kita dapat lihat itu pada rangkap yang ketiga, baris yang ketiga pada perkataan pustaka. Huruf alif digugurkan pada perkataan pustaka tersebut dan diakhiri dengan huruf kaf. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan pula dengan kaidah menulis Jawi yang terdapat dalam rangkap kelima dan rangkap keenam. Dalam dua rangkap terakhir sejak ini, terdapat dua kaidah menulis Jawi yang dapat dikenal pasti telah digunakan, yaitu hukum luar dalong dan hukum rama. Yang pertama, hukum luar dalong. Dalam hukum luar dalong, huruf alif tidak diletakkan di suku kata pengakhiran, dengan syarat suku kata yang terakhir tidak dimulakan dengan salah satu daripada huruf dalong, yaitu dal, ra, lam, waw, dan nga. Contoh perkataan yang telah mematuhi hukum dalong ialah perkataan hikmah yang terdapat dalam rangkap kelima, baris kedua. Suku kata terakhir hikmah bermula dengan huruf mim, maka alif tidak akan diletakkan. Seterusnya, hukum rama. Hukum ini digunakan bagi perkataan yang berakhirkan suku kata terbuka ra dan ma. Kedua-dua suku kata tersebut akan menerima huruf alif. Contoh perkataan yang telah mematuhi hukum rama ialah perkataan suara yang terdapat dalam rangkap ke-6, baris pertama. Ra merupakan suku kata terakhir perkataan suara, maka alif diletakkan.